Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bidang usul fiqh di bawah tajuk am dan juga has. So pada hari ini kita akan fokus kepada lafaz has. Okey, jika kita lihat pengertian lafaz has dari aspek bahasa merupakan sesuatu yang khusus dan juga terbatas dan terhad. Okey, dari aspek istilah, lafaz yang menunjukkan makna khusus bagi sesuatu perkara sama ada nama khas ataupun bilangan yang tertentu. Okey, kita lihat kepada contohnya. Contohnya berdasarkan surah Al-Maidah ayat 89, lafaz asyarah, iaitu 10 dalam firman Allah. Fakaffaratuhu i'tamu asyarati masakin. Okey, asyarah ini menunjukkan maksud yang dikehendaki secara qat'i, secara jelas. Dengan erti kata lain, tidak ada kemungkinan penambahan ataupun pengurangan pada bilangan tersebut. Okey, maksudnya di sini kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Tak ada penambahan sama ada 11 ataupun pengurangan sama ada 9. Telah jelas menunjukkan bahawa bilangannya adalah 10. Okey, itu untuk has. Okey, kita lihat dalam bahagian-bahagian tahsis. Tahsis ini terbahagi kepada dua, iaitu tahsis dengan dalil nas dan juga tahsis dengan dalil bukan nas. Okey, kita lihat tahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Okey, firman Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Okey, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, yakni berniaga, dan juga mengharamkan riba. Okey, lafaz al-bai' ialah lafaz am yang menunjukkan semua jual beli adalah dihalalkan. Okey, pada asalnya jual beli itu semuanya dihalalkan, tetapi jual beli ini telah ditahsiskan dengan lafaz riba. Okey, di mana pengharaman jual beli yang mengandungi riba. Okey, so pada asalnya lafaz amnya adalah al-bai', iaitu jual beli yang dihalalkan. Segala jenis jual beli adalah halal, tetapi ada dalil yang mentahsiskannya, di mana dalam ayat yang sama pada lafaz riba yang menunjukkan bahawa jual beli yang mengandungi riba adalah haram. Okey, ini tahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Okey, kita lihat pula tahsis Al-Quran dengan Al-Hadis. Hurrimat alaikumul maitatu wad dam. Okey, yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai dan juga darah. Okey, lafaz al-maitah, okey, ialah lafaz am yang menunjukkan semua jenis bangkai adalah haram. Okey, tetapi lafaz ini telah ditahsiskan dengan lafaz al-hillu dalam hadis yang menunjukkan halal semua bangkai daripada laut. Okey, kalau kita lihat yang pertama itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini ditahsiskan dengan hadis. So yang mentahsiskannya adalah hadis. Hadis daripada riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Huwa tuhuru ma'u al-hillu maitatuh. Okey, yang bermaksud air laut ialah air yang suci dan halal bangkainya, yang ini bangkai laut. Berdasarkan hadis ini dapat kita lihat bahawa bangkai yang berada di laut adalah halal untuk dimakan. Okey, seterusnya kita lihat tahsis yang ketiga, iaitu tahsis al-hadis dengan Al-Quran. Okey, di mana perkara yang asasnya, perkara yang amnya adalah hadis, kemudian ditahsiskan dengan Al-Quran. Okey, sabda Rasulullah, la yaqbalullah salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima solat seseorang apabila dia berhadas sehingga dia berwuduk. Okey, hadis ini menjelaskan wajib berwuduk sebelum menunaikan solat. Tetapi hadis yang umum ini telah ditahsiskan dengan ayat Al-Quran supaya bertayamum ketika ketiadaan air. Okey, maksudnya pada awalnya apabila nak solat je mesti kena ada wuduk. Tapi ayat ini ditahsiskan dengan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa apabila tiada air maka bolehlah bertayamum. Okey, daripada surah An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Yang bermaksud jika kamu sakit ataupun kamu sedang bermusafir ataupun salah seorang antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah, iaitu debu yang suci. Okey, seterusnya kita lihat tahsis dengan dalil nas yang berikutnya, tahsis al-hadis dengan al-hadis. Okey, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kana al-ma' kullatain lam yahmil al-habas.
Okey, yang bermaksud apabila air itu telah cukup 2 kolah, ia tidak najis. Okey, hadis ini umum yang menerangkan tentang air yang cukup 2 kolah, dia tak akan jadi najis, sama ada dia berubah warna ke, berubah sifat dia ke, rasa dia ke, berubah bau dia ke. Okey, tapi hadis tersebut ditahsiskan dengan hadis berikut yang bermaksud sesungguhnya air tidak akan dinajiskan oleh sesuatu melainkan apabila ia berubah daripada sifatnya, sama ada bau, rasa ataupun warna. Okey, riwayat daripada Ibnu Majah. Okey, hadis ini menjelaskan tentang air yang cukup 2 kolah akan menjadi najis apabila ia berubah salah satu daripada 3 sifat tersebut. Okey, kita lihat bahagian yang kedua, iaitu tahsis dengan dalil bukan nas. Okey, tahsis dengan ijma'. Okey, firman Allah daripada surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Okey, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Okey, ayat ini menerangkan tentang kewajipan menunaikan solat kepada semua orang Islam tanpa sebarang pengecualian. Tetapi ayat ini telah ditahsiskan oleh ijma' yang menyatakan bahawa tidak ada kewajipan untuk menunaikan solat Jumaat bagi orang-orang perempuan dan juga hamba abdi. Okey, seterusnya tahsis dengan al-hissi, yang ini panca indera, dan juga musyahadah, yang ini penyaksian. Okey, jika kita lihat yang menghancurkan segala-galanya dengan izin daripada Tuhannya, maka dijadikanlah mereka punah ranah, tidak kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Okey, sesungguhnya kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu memusnahkan segala-galanya. Tetapi al-hissi dan juga al-musyahadah mentahsiskan, iaitu Allah tidak akan menghancurkan langit dan juga bumi serta planet-planet lain. Okey, seterusnya kita lihat tahsis dengan akal. Qulillahul khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Okey, katakanlah Allah juga yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah Maha Esa lagi Maha Perkasa. Okey, dalam ayat tersebut dapat kita fahami bahawa Allah yang menciptakan segala-gala sesuatu. Tetapi akal mentahsiskan bahawa Allah tidak menciptakan zatnya sendiri. Okey, kita lihat seterusnya tahsis dengan uruf dan juga adat. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan ia telah berikan kepadanya serba sedikit daripada tiap-tiap sesuatu dan ia pula mempunyai singgah sana yang besar. Okey, ayat ini menunjukkan bahawa Ratu Balqis mempunyai segala-galanya. Walau bagaimanapun adat kebiasaannya menunjukkan bahawa harta Nabi Sulaiman tidak termasuk di bawah penguasaan Ratu Balqis. Okey, ini sahaja subtopik kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.